Selamat datang dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam subjek Pendidikan Moral, tingkatan 3, unit yang ke-13, Amalan Tradisi Masyarakat Majmuk. Dalam unit ini, murid akan belajar tentang tradisi yang diamalkan dalam masyarakat majmuk, kepentingan mengekalkan tradisi dalam masyarakat majmuk, contoh tanggungjawab individu bagi mengekalkan tradisi dalam masyarakat majmuk, kesan pengabaian tradisi dalam masyarakat majmuk, perasaan apabila dapat mengekalkan tradisi dalam masyarakat majmuk dan juga tradisi dalam masyarakat majmuk demi menjamin perpaduan negara. Cadangan nilai untuk topik kali ini adalah nilai kerjasama, nilai kesederhanaan, nilai harga diri, nilai hormat dan juga nilai toleransi. Baiklah murid-murid, Malaysia sangat unik kerana masyarakatnya terdiri daripada pelbagai agama, budaya, bangsa dan bahasa. Hasil daripada kepelbagaian inilah lahirnya tradisi masyarakat majmuk. Tradisi ini menjadi identiti masyarakat majmuk di Malaysia. Tradisi ini juga menjadi khazanah negara. Setiap individu mempunyai tanggungjawab mengekalkan tradisi dalam masyarakat majmuk. Yang berikut ialah contoh tradisi yang diamalkan dalam masyarakat majmuk. Mari kita tengok. Contoh tradisi yang diamalkan dalam masyarakat majmuk. Yang pertama, saling membantu dan mengutamakan kepentingan untuk menyiapkan projek yang dijalankan bersama-sama dan melakukannya dengan hati yang ikhlas dan sukarela. Contohnya amalan tolong-menolong, mangsa banjir, amalan bantu-membantu membersihkan kawasan banjir. Itu antara tradisi lah yang diamalkan dalam masyarakat kita, masyarakat Malaysia. Contoh kedua adalah saling menziarahi sesama rakan taulan dan saudara mara dan juga mengeratkan hubungan silaturahim. Biasanya kebiasaannya amalan ni kita lakukan sewaktu hari-hari perayaan ataupun ada majlis. Jadi kita ada aktiviti ziarah menziarahi. Itu juga satu tradisi lah yang kita panggil sebagai tradisi masyarakat Malaysia. Yang ketiga adalah pulang ke kampung semasa cuti perayaan atau cuti sekolah dan juga menghargai sanak saudara di kampung. Jadi sebelum wujudnya virus COVID-19 ni, ini merupakan salah satu tradisi lah, tradisi masyarakat Malaysia bila ada cuti umum ataupun cuti perayaan, kebiasaannya anak-anak yang duduk di perantauan akan pulang ke kampung, berkumpul bersama-sama dengan sanak saudara yang lain untuk meraihkan perayaan bersama-sama. Itu adalah tradisi. Tradisi semualah, maksudnya orang Melayu, masyarakat Cina pun sama, masyarakat India pun sama, berkumpul bersama keluarga dan juga sanak saudara. Kita tengok contoh tradisi yang keempat. Memberikan ampau kepada kanak-kanak semasa sambutan perayaan Tahun Baru Cina dan juga menggembirakan hati kanak-kanak dengan pemberian duit raya secara ikhlas. Ini biasanya hari perayaan lah. Tahun Baru Cina dia bagi ampau dan tradisi ni pun ditirulah oleh masyarakat Melayu dengan memberikan duit raya semasa hari perayaan, bagi duit raya pada kanak-kanak. Jadi kanak-kanak akan berasa seronok dan gembira untuk merayakan perayaan tu sebab dia tahu dia dapat duit raya. Itu satu tradisi lah. Seterusnya, mengundang orang ramai ke rumah tanpa mengira kaum semasa sambutan perayaan, dan hal ini dapat memupuk persefahaman dalam kalangan masyarakat majmuk. Biasanya kita akan adakan rumah terbuka. Bila rumah terbuka, kita akan panggil lah jiran-jiran, saudara mara, rakan-rakan yang terdekat, tidak kira kaum apa. Panggil mereka untuk datang ke rumah bersama-sama menikmati hidangan yang disediakan lah. Dalam masa yang sama dapat
berinteraksi dan berhubungan antara satu sama lain. Ini tradisi sebelum pandemik COVID-19 lah. Okey, tapi selepas pandemik, kita adakan sekatan-sekatan tertentu untuk mengelakkan penularan virus COVID-19 tu. Jadi kita menyekatlah ataupun tidak membenarkan aktiviti kunjung mengunjung. Ini bagi untuk mengelakkan penularan. Okey, tradisi seterusnya adalah bertukar-tukar makanan dengan mengeratkan hubungan persahabatan dan kejiranan. Okey, contohnya buat sesuatu makanan, jadi kita buat lebih lah dan bagi kepada jiran. Begitu juga jiran, kalau dia buat makanan lebih atau ada makanan lebih, dia pun bagi kepada kita. Jadi itu yang kita panggil sebagai bertukar-tukar makanan. Selain dapat mengeratkan hubungan, kita juga dapat berkenal-kenalan, dapat memupuk kasih sayang dalam bertukar-tukar makanan tadi itulah. Okey. Alright. Kita tengok seterusnya. Pada awalnya, contoh tradisi tersebut bermula sebagai norma sebelum diterima sebagai satu tradisi. Maksudnya norma tu amalan lah, sekadar amalan sahaja. Tapi bila dah selalu sangat buat, jadi kita jadikan dia tradisi. Tradisi tu macam jadikan satu kemestian pada setiap perayaan, pada setiap aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Itu kita panggil sebagai tradisi lah. Diamalkan secara turun-temurun. Masyarakat Malaysia bertanggungjawab untuk mengekalkan tradisi ini. Apabila tradisi ini dipelihara secara tidak langsung, masyarakat dapat hidup dalam suasana aman dan harmoni. Terdapat beberapa kepentingan lain dalam usaha mengekalkan tradisi dalam masyarakat majmuk. Okey, kita tengok apa kepentingan mengekalkan tradisi dalam masyarakat majmuk ni. Okey, yang pertama kita dapat menjadi lambang identiti masyarakat majmuk Malaysia. Jadi bila orang luar tengok, oh masyarakat Malaysia kehidupan dia macam ni, buat itu. Jadi lambang lah, jadi identiti. Okey, so kepentingan kedua dapat menghindari konflik budaya. Contohnya budaya kita lain, budaya orang Cina lain, budaya orang India lain. Tapi bila adanya tradisi bertukar-tukar makanan, tolong-menolong, meraihkan perayaan bersama-sama, rumah terbuka, jadi dia dapat menghindarkan konflik budaya. Dapat hilangkanlah perasaan benci kepada budaya sesuatu kaum. Okey, kepentingan lain dapat mengukuhkan perpaduan bila kita sama-sama berkumpul tanpa mengira kaum. Jadi sekaligus dapat mengukuhkan perpaduan lah. Okey. Yang keempat, kita ada mengenali kepelbagaian budaya. So kita kenal lah, oh budaya orang Cina masak dia macam ni, dia tak makan ni, dia tak makan tu. Oh orang India tak makan daging. So kita tahulah budaya masyarakat Malaysia ni kan. Jadi bila adanya tradisi ni, kita dapat kenal lah, lebih dekat lagi kepelbagaian budaya yang ada. Okey, dan yang terakhir, menyumbang kepada keamanan dalam negara. So bila tak ada konflik budaya, bersama-sama dapat mengeratkan hubungan bersama-sama. Jadi sekaligus kita dapat menyumbang lah kepada keamanan dalam negara. Oleh itu, kita perlulah sentiasa prihatin dan bangga mengamalkan tradisi dalam masyarakat majmuk. Pengabaian tradisi ini akan menjejaskan perpaduan rakyat dan memberikan kesan kepada keharmonian negara. Yang berikut ialah kesan pengabaian tradisi dalam masyarakat majmuk. Okey, kita tengok apa kesan kalau kita tak amalkan tradisi dalam masyarakat majmuk ni. Kesan dia adalah, yang pertama, amalan hidup bersatu padu terjejas. Tak ada lagi perpaduan dah tak ada bersatu padu dah. Sebabnya kita tak ada bertukar-tukar makanan, kita tak ada ziarah menziarahi, kita tak ada
tak ada rumah terbuka. Masing-masing pentingkan diri sendiri. Jadi tak ada amalan bersatu padu tadi tu. Okey, kesan lainnya adalah sikap hormat berkurang. Ini biasanya hormat antara kaum lah. Okey, kaum Melayu dah tak hormat kaum Cina dah tak hormat kaum Melayu, kaum India dah tak hormat kaum Melayu, macam itulah. Okey, so kurang rasa hormat. Tapi bila kita amalkan tradisi, kekalkan amalan tradisi, so amalan hormat tu sentiasa ada lah. Tak ada berkurang, tidak berkurang. Okey, kesan lainnya adalah berasa sakit hati dan mula mengasingkan diri. Sakit hati dengan jiran, sakit hati dengan kawan, sebabnya dah tak ada amalan bertukar-tukar makanan tadi, amalan ziarah menziarahi, amalan bagi ampau semua. Okey. Alright, seterusnya identiti dan hazanah negara bangsa akan hilang. Tadi kita cakap tradisi tu merupakan satu hazanah negara. Jadi bila dah tak ada amalan tradisi, so tak adalah, hilanglah identiti dan hazanah negara bangsa. Okey. Seterusnya, perpaduan negara tergugat bila tak ada kerjasama, bila tak ada bersatu padu, pergaduhan, sakit hati, tak ada amalan bersatu padu, tak ada rasa hormat. Jadi berlakulah tergugatnya perpaduan dalam negara kita. Jadi kalau boleh kita elakkanlah, sebab kita nak wujudkan masyarakat yang bersatu padu. Okey. Dan yang terakhir adalah sikap bekerjasama dipinggirkan. Dah tak ada dah amalan bersatu padu, dah tak ada amalan tradisi tolong menolong mangsa banjir. Masing-masing pentingkan diri sendiri. Okey. Jadi kita, kalau bolehlah, kita tak nak berlaku kesan-kesan seperti ini, sebab kesannya bukannya kesan kecil, kesan pun nanti terus akan memberi kesan besar kepada negara. Okey, bila rakyat dah tak bersatu padu, jadi kesannya kepada yang lain lah. Ekonomi jatuh, sosial terabai, pelabur lari, sangat besar. Bila kesan besar, efek juga kepada individu lah, kita sendiri. Okey, jadi kalau boleh kita amalkanlah, dan teruslah amalkan tradisi masyarakat majmuk tadi tu. Okey. Kesimpulannya, tradisi masyarakat majmuk menjadi kebanggaan semua rakyat Malaysia. Rakyat bersyukur dan gembira apabila dapat mengekalkan tradisi ini. Nilai toleransi yang diamalkan dapat mengukuhkan hubungan antara kaum di Malaysia. Nilai hormat, kerjasama dan kesederhanaan membolehkan masyarakat Malaysia melaksanakan sesuatu aktiviti dengan aman. Nilai harga diri membantu rakyat Malaysia mudah menerima kepelbagaian tradisi. Okey, ini kesimpulannya. Okey, jadi sebagai penutupnya, cuba kita tengoklah sedikit aktiviti di dalam buku teks masing-masing. Okey, saya pilih aktiviti D, secara berkumpulan buat persediaan untuk perayaan yang melibatkan pelbagai kaum seperti di bawah. Kemudian jawab soalan yang berikut. Okey, gambar pertama tu gambar menganyam ketupat untuk perayaan Hari Raya Aidilfitri. Ini fokus kepada kaum Melayu lah, yang kebiasaannya bila nak menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri, so mereka akan menganyam ketupat lah. Ini adalah tradisi. Okey, menganyam ketupat menggunakan daun kelapa muda lah. Ni daun kelapa yang dipucuk tu. Okey, jadi dia akan buat anyam dan menjadi satu macam sarung lah. Dan bila dah jadi sarung tu, dia akan masukkan beras dalam tu dan akan rebus untuk menjadikan dia nasi empit. Macam nasi empit lah, tapi kita panggil sebagai ketupat. Kalau orang moden sekarang, dia dah kebanyakan tradisi ni pun golongan muda sekarang tak tahu macam mana nak menganyam ketupat. Jadi dia pun belilah yang ketupat mini, ketupat ketupat segera tu, direbus. Tapi kalau boleh tradisi ni teruslah diamalkan.
satu keunikan sebenarnya. Bukan semua orang mampu untuk menganyam ketupat tu. Okey, kadang-kadang belajar tapi tak jadi bentuk lain. Okey, itu untuk masyarakat Melayu. Gambar kedua adalah menghasilkan tanglong untuk perayaan kuih bulan. Ini pun sangat menarik lah. Kebiasaannya mereka akan buat tanglong. Dia cantik. Nanti dia akan lepaskan di ruang udara. Jadi bentuk tu cantik lah. Sebab dulu saya pernah waktu belajar zaman universiti, ini adalah salah satu tradisi lah. Dan kita orang pun masyarakat lain tak kisahlah, masyarakat Melayu ke masyarakat India, sama-sama meraihkan ataupun sama-sama join sekali lah buat tanglong ni untuk perayaan kuih bulan. Sama-sama kita sokong lah. Okay? Dan yang ketiga adalah mencorakkan rangoli untuk perayaan Pongal. Ini biasanya dia gunakan beras yang berwarna-warni dan satu kesenian lah bagi masyarakat India. Dan dia akan buat pelbagai bentuk, pelbagai corak. Sangat menarik. Okay. Kadang kalau pergi shopping mall pun ada juga dia memberi memberi sokongan lah terhadap perayaan Pongal, dan dia buat. Dan selalu saya nampak masyarakat India ni dibuat dekat halaman rumah depan tu kan. Okay. So sangat menarik lah, cantik. Satu kesenian dan juga tradisi yang perlu diteruskan oleh generasi sekarang ni. Okay, itu adalah 3 tradisi lah, boleh kita panggil sebagai tradisi. Okay, masyarakat Melayu, Cina dan juga India. Jadi kita tengok soalan dekat bawah tu. Apakah kepentingan mengekalkan tradisi dalam masyarakat majmuk berdasarkan aktiviti di atas? 3 aktiviti itulah. Jadi saya dah nyatakan menjadi lambang identiti masyarakat majmuk Malaysia. Okay. Kalau ketupat jadi lambang identiti orang Melayu. Kalau tanglong identiti orang Cina. Rangoli ni pun untuk orang India. Itu lambang. Okay, identiti. Yang kedua, mengenali kepelbagaian budaya. Kepentingannya kita dapat mengenalilah kepelbagaian budaya. Oh, orang Cina sambut kuih bulan macam ni. Oh, orang India buat ni, guna beras rupanya. Cantik. Macam itulah. Okay. Dan yang ketiga, menyumbang kepada keamanan negara. Ini sumbangan yang sangat besar lah. Kepentingan yang sangat besar. Menyumbang kepada keamanan negara. Okey, yang kedua, soalan dia adalah bincangkan kesan pengabaian tradisi tersebut dalam masyarakat majmuk. Tadi kita pun dah bincangkan sebenarnya. Okey, jadi kita ulang semula lah. Dia punya kesan dia adalah sikap hormat berkurang. Kita pun kurang hormat kaum-kaum lain lah. Bila dah tak ada tradisi, kuranglah hormat tu. Jadi nak meningkatkan rasa hormat tu, kekalkanlah tradisi sekarang. Jangan terlalu terpengaruh dengan budaya luar. Okey, memanglah budaya luar tu lebih updated, orang kata kan, lebih terkini. Tetapi sebenarnya identiti masyarakat itu sendiri yang perlu kita kekalkan untuk kepentingan bersama. Okey, yang kedua adalah kesan dia, identiti dan khazanah negara bangsa akan hilang. So dah tak terkenal dah. Orang Melayu terkenal dengan apa? Tak ada seni, tak ada kesenian, tak ada identiti. Orang Cina pun dah tak ada identiti. Contohlah macam tu kalau masyarakat sekarang ni tak teruskan tradisi nenek moyang mereka. Okey, dan yang akhir sekali, kesan dia adalah perpaduan negara tergugat. So dah tak ada nilai kerjasama, dah tak ada nilai hormat. Jadi bersatu padu pun dah tak ada. So tergugatlah perpaduan negara tadi tu. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan, dan sehingga bertemu lagi. Terima kasih.